Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Masih lagi di dalam Dewan Rakyat, sesi soal jawab sahabat-sahabat semua. Ketimbang soalan daripada pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin sebelum ini, yang nampaknya soalannya berbentuk politik ya dan sebagainya. Hari ini ya kita boleh melihat satu soalan yang saya anggap antara yang terbaik ya, ketimbang dengan soalan yang dikemukakan oleh Ketua Pembangkang selalunya Muhyiddin Yassin, yaitu seorang ahli parlimen daripada Kubang Kerian. Jadi sahabat semua, ya menarik untuk kita dengar soalan ini dan juga jawapan yang terbaik daripada OIB Rafizi Ramli. Nah, kalau kita lihat mungkin pada hemat saya Kubang Kerian ahli parlimen ini mungkin layak untuk menggantikan Ketua Pembangkang ataupun pengurusi Perikatan Nasional yang ada pada hari ini. Itu pandangan saya sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, mari kita dengar dan juga tonton video ini sahabat-sahabatku semua. Datuk Wira Dr. Ku Abdul Rahman bin Ku Ismail Kubang Pasu. Oh, Kubang Pasu ya, bukan Kubang Kerian, maafkan saya. Kubang Pasu. Puan Yang Di-Pertua. Soalan nombor 6. Terima kasih Kubang Pasu, terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Kementerian Ekonomi telah membangunkan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara ataupun dikenali sebagai National Energy Transition Roadmap ataupun NETR yang diluncurkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 29 Ogos 2023. Terdahulu, NETR Fasa 1 telah dilancarkan pada 27 Julai 2023 bagi memperkenalkan 10 projek dan inisiatif flagship berdasarkan 6 pemacu peralihan tenaga, iaitu kecekapan tenaga, kedua tenaga boleh baru, kemudian hidrogen, biotenaga, mobiliti hijau, dan yang keenam pemerangkapan penggunaan dan penyimpanan karbon ataupun CCUS. Selain itu, 5 pemboleh daya atau dengan izin enablers turut dikenal pasti, iaitu pembiayaan, dasar dan kawal selia, modal insan, teknologi dan infrastruktur serta tadbir urus. Antara projek flagship yang akan dilaksanakan oleh pihak swasta di bawah NETR Fasa 1 bagi mencapai sasaran 70% tenaga diperbaharui menjelang 2050 adalah pertama, zon bersepadu tenaga boleh baru. Pembangunan mampan yang berskala besar merentasi rantaian nilai tenaga, termasuk penjanaan, penyimpanan tenaga, pengurusan permintaan dan kecekapan tenaga. Sebuah zon TBB perintis akan diwujudkan merangkumi taman perindustrian, bandar sifar karbon, kawasan kediaman dan pusat data, dan kalau saya bagi perincian-perincian setiap satu, siapa yang terlibat dan sebagainya, dia akan ambil masa. Jadi kalau untuk rujukan, semua projek-projek dan juga peneraju ini telah pun terkandung di dalam dokumen NETR tadi. Contohnya, untuk zon bersepadu TBB ini akan dilaksanakan oleh Khazanah Nasional. Projek flagship, contoh projek flagship yang lain yang contohnya solar terapung hydro hybrid ataupun dengan izin hybrid hydro floating solar, iaitu pembangunan solar terapung dengan potensi kapasiti keseluruhan 2,500 megawatt di empangan hydro TNB bagi penjanaan elektrik merangkap stor penyimpanan tenaga. Kemudian satu lagi projek rintis yang besar ialah solar kediaman yang akan diusahakan oleh Sime Darby Property, iaitu pembinaan 4.5 megawatt solar bumbung atau rooftop solar di kediaman di taman perumahan yang baru yang akan memberi peluang kepada pemilik rumah untuk menyewakan bumbung mereka untuk menjana pendapatan seperti yang kita telah sebut sebelum ini. Dan untuk ini sasarannya ialah dengan kapasiti sehingga 10 kilowatt bagi setiap rumah. Kemudian projek flagship yang seterusnya ialah sistem penstoran tenaga ataupun ESS. Pembangunan ESS berskala industri bagi mengatasi
dengan izin masalah intermittency dan menjamin kestabilan pembekalan elektrik seiring sasaran peningkatan penjanaan elektrik daripada TBB, dan contoh yang terakhir untuk Kubang Pasu ialah hidrogen. Dalam NETR flagship itu ada 3 projek bersepadu pengeluaran hidrogen hijau, terutamanya di Sarawak, sekaligus akan menjadikan Sarawak sebagai hub hidrogen hijau serantau, dan komponen projek akan merangkumi pembinaan kilang pengeluaran di Kuching menjelang tahun 2025 untuk kegunaan domestik dan 2 kilang pengeluaran di Bintulu menjelang tahun 2027 untuk tujuan ekspor. Akhir sekali, Puan Yang di-Pertua, NETR adalah strategi Malaysia dalam mendepani tren peralihan tenaga global yang sedang berkembang pesat. Selain meneroka peluang pembangunan ekonomi baru dan merancakkan peluang pelaburan, NETR juga merupakan iltizam bagi menjamin masa depan negara serta kesejahteraan rakyat melalui pengurusan peralihan tenaga secara adil, inklusif dan teratur. Terima kasih. Kubang Pasu. Terima kasih Ahmad Menteri, jawapan yang jelas, dan Ahmad Menteri juga telah menjawab soalan saya yang saya masuk dalam soalan tambahan in advance. Saya minta nyatakan stakeholders sudah dimaklumkan. Cuma saya nak tanya, saya nak nyatakan bahawa adalah jelas kerajaan memberikan penekanan dan fokus bagi mentransformasi Malaysia dalam penggunaan tenaga terutamanya matlamat bagi mencapai pelepasan net zero greenhouse GHG pada tahun 2050. Tahniah. Dan setelah dilancarkan NTR ini pada Ogos lalu, saya nak tanya Menteri, apakah mungkin beberapa bulan saja, apakah kemajuan yang telah dicapai setakat ini? Dan saya juga ingin mohon bertanya kepada Menteri, kementerian mana yang akan menjadi peneraju dalam NTR ini? Dan lagi satu yang Pak Menteri, tadi yang Pak Menteri sebut stakeholders yang lain-lain itu. Saya juga nak tanya sebab Petronas ni nampaknya mereka bergerak in tandem dengan kerajaan dalam NTR ini kerana mereka telah mengambil inisiatif bagi menjayakan hasrat cita-cita mencapai net zero pelepasan greenhouse bagi tahun 2050. Sila nyatakan adakah Petronas juga menjadi salah sebuah stakeholder utama dalam NETR ini. Terima kasih. Terima kasih Kubang Pasu. Untuk menjawab beberapa yang ditimbulkan, mungkin saya boleh sebutkan dengan secara cepat stakeholders dan juga peneraju-peneraju, termasuklah soalan mengenai Petronas dan sebagainya. Kan? Peneraju-peneraju ini daripada 10 projek flagship itu, prosesnya ialah kita buka kepada seluruh negara untuk mereka mengemukakan projek-projek peralihan tenaga yang sedang diusahakan, kerana kerajaan tidak mahu ia menjadi projek yang melibatkan peruntukan awam. Ia mestilah projek swasta. Daripada projek itu, itulah yang setelah disaring, kita ada 10 projek flagship. Itu termasuklah prasarana sebenarnya juga terlibat, Khazanah Nasional, TMB, Sime Property, kita ada KPK Malakoff dan juga Petronas. Dari segi penerajunya adalah merentasi beberapa kementerian, tetapi keseluruhan pelaksanaan dan tata kelola NETR, Dasar Tenaga Negara dan juga kemajuan projek flagship ini akan dipantau di Majlis Tenaga Negara yang akan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sekretariatnya di Kementerian Ekonomi. Mengenai kementerian-kementerian yang menjadi peneraju, itu sebenarnya bergantung kepada bidang dan juga projek ataupun pemboleh daya tertentu. Contohnya yang melibatkan pembiayaan itu terletak di bawah Kementerian Kewangan pun ada, Kementerian Ekonomi pun ada, MITI pun ada. Yang melibatkan penggubalan undang-undang itu berada di bawah NRCC.
yang melibatkan tata kelola dari segi kawal selia elektrik, kita sudah ada sama ada di bawah Suruhanjaya Tenaga ataupun di bawah SEDA. Dan akhir sekali mengenai kemajuan, sebahagian daripada projek ini Kubang Pasu sebenarnya memang telah pun melepasi feasibility. Dia sudah pun memasuki commercial agreement. Kalau kita lihat pengumuman NETR tempoh hari, dia melibatkan pengumuman pelaburan daripada pelabur-pelabur asing, melibatkan khazanah dan rakan kongsi mereka. Jadi sementara kemajuan projek ini akan dipantau di peringkat MTN, Majlis Tenaga Negara, tetapi ini adalah projek-projek komersial yang diusahakan baik oleh Petronas, baik oleh Khazanah, Sime Darby dan sebagainya. Dan saya pasti sebenarnya dengan izin Puan Yang di-Pertua, it is in their best commercial interest to get this done as soon as possible, kerana kita sedia maklum bahawa dari segi minat pelabur-pelabur dan juga pengurus dana, mereka selalunya akan membeli kaunter-kaunter yang menunjukkan prestasi tenaga boleh baru yang baik. Terima kasih Puan Ketua. Paya Besar. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya amat menyokong NETR, National Energy Transmission Roadmap ini. Cumanya saya ada sikit kegusaran Yang Berhormat Menteri yang memerlukan Yang Berhormat Menteri beri penjelasan yang berlanjut. Sebab saya faham natural gas akan menjadi base load pada tahun 2050. Pada kadar tahun ini kita berada pada 43% dan kita akan increase kepada 56% dengan mengurangkan coal daripada 18% kepada 1%. Isunya Yang Berhormat Menteri, walaupun natural gas dalam keadaan normal 25% lebih murah daripada coal, cumanya dari segi supply. Sebab saya lihat energi trilema ini bukan sahaja dari segi ekonomi, tapi bukan dari segi environmental, tapi dari segi energy security. Kita lihat pengalaman yang sedang berlaku di Jerman. Apabila Russia invade Ukraine, Jerman tukar balik kepada coal. Dan bagaimana Yang Berhormat nak buat 27 tahun yang kehadapan ini supaya kita dapat increase kita punya natural gas yang dihasilkan di negara kita. Sebab 2030 apabila kita reduce coal, kita gunakan natural gas yang sedia ada. Tetapi bila kita 2050, kita bergantung penuh kepada import. Dan Yang Berhormat Menteri, saya tak naklah pada 27 tahun yang akan datang, food crisis yang kita hadapi hari ini juga akan hadapi yang sama, energy crisis pada masa hadapan. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Puan Yang Pertua. Terima kasih Paya Besar. Kalaulah segala soalan dan juga perbahasan di Dewan ini bertumpu kepada masalah-masalah strategik negara seperti itu, saya ingat Malaysia akan jadi maju dengan lebih cepat. NETR digubal bukan semata-mata kerana soal perubahan iklim, bukan semata-mata soal GSG. Dia pada pandangan saya adalah lebih penting dari perspektif satunya yang dibawa oleh Paya Besar tadi, satu lagi dari segi menarik minat pelabur-pelabur ke negara ini. Kerana kita tahu mana-mana negara yang tidak menunjukkan komitmen kepada ekonomi hijau, selalunya itu sukar menarik pelaburan. Jadi menaikkan profil negara itu cukup penting, tetapi yang mungkin tidak dibincangkan dengan terperinci di kalangan rakyat ialah sebenarnya kalau kita teruskan dengan trajektori penggunaan tenaga yang kita ada, kita mungkin berhadapan dengan masalah dari segi keterjaminan tenaga dalam tempoh 10-15 tahun akan datang. Kerana gas asli seperti yang disebut oleh Paya Besar tadi, dia tidak akan ada selama-lamanya. Kalau kita tidak berhati-hati dan Malaysia berterusan menggunakan penjanaan tenaga pada reserve capacity yang tinggi dan juga menggunakan gas asli, itu boleh menyebabkan keadaan mungkin 10-15 tahun daripada sekarang kita mula mengimport gas asli. Bila kita mula mengimport gas asli, maka dia bukan saja soal wang, dia soal kedaulatan negara kita. Kerana bila kita bergantung kepada tenaga daripada negara lain, ia di luar kawalan kita. Jadi sebab itu
sasaran yang diletakkan di dalam NETR, walaupun seperti yang disebut oleh Paya Besar tadi, masih lagi bergantung kepada gas asli, kita juga berpandangan bahawa kalau kita meletakkan sasaran yang cukup tinggi dan memberi tumpuan dalam tempoh 10-15 tahun ini untuk menaikkan teknologi dan juga kapasiti tenaga boleh baru kita, dan selalunya dia bukan dengan izin Puan Yang di-Pertua, bukan straight line dengan teknologi dan juga pelaburan, kapasiti itu boleh menjadi dengan lebih cepat, tetapi ia tidak boleh diuruskan semata-mata dari soal penjanaan tenaga. Ia juga perlu diuruskan dari soal kecekapan tenaga, ia juga dari segi industri kita supaya kita beralih daripada industri yang terlalu intensif tenaga, kerana kalau tidak, walaupun saya yakin kita akan terus menguruskan penggunaan gas asli kita, kalau tidak kita akan terus berdepan dengan masalah-masalah ini 10-20 tahun akan datang. Dan itu juga akhir sekali Puan Yang di-Pertua, kenapa kalau orang tanya, Miti tak ada kat sini, ramai rakyat di luar selalu tanya, kenapa kerajaan dari satu pentadbiran ke satu pentadbiran terlalu nampak fokus kepada soal electric vehicle, EV. Dia bukan soal untuk orang kaya semata-mata, kerana kita perlu mengurangkan penggunaan tenaga fosil kita, kerana kita akan sampai ke satu peringkat yang kita perlu import. Jadi kita perlu percepatkan peralihan kepada tenaga yang beralih kepada elektrik, kerana paling kurang penjanaan elektrik boleh ada sumber daripada TBB ataupun sumber-sumber baru seperti hidrogen. Jadi strategi-strategi inilah walaupun tempohnya panjang, tapi tempoh 10 tahun ini cukup penting untuk meletakkan kita di landasan yang baik ke arah peralihan tenaga untuk mengelakkan the energy trilemma seperti yang disebut oleh Paya Besar tadi. Terima kasih Puan Ketua. Saya jemput Puan Isna Raisah. Munirah Majlis Kota. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu yang saya katakan. Kualiti soalan dan juga kualiti jawapan yang diberikan oleh YB Rafizi Ramli memang tidak dapat disangkal lagi. Saya sangat setuju ya dengan kenyataan dan juga soalan daripada Paya Besar yang melihat ke arah ke masa depan sahabat semua. Kalau kebergantungan kita ya lebih tertumpu kepada minyak, ya minyak ini akhirnya satu masa dia akan habis sahabat-sahabat semua. Tapi dengan beralihnya kita kepada sumber elektrik, sumber elektrik ini setiap hari ada, tenaga solar boleh dibuat, ya kerana itu tenaga perubahan, peralihan kepada sumber tenaga boleh ubah itu adalah sesuatu perkara yang baru, walaupun baru tapi ianya adalah perkara yang sangat penting dan berguna ya kepada negara kita. Saya percaya ya dalam masa 10 tahun ini ya dalam setiap kereta maupun rumah pastinya akan menggunakan tenaga elektrik, dan elektrik ini boleh didapati dengan menggunakan tenaga solar dan sebagainya. Jadi ini adalah satu perancangan yang terbaik, dan seperti yang dinyatakan oleh YB Rafizi Ramli, kereta solar ini bukan hanya untuk orang kaya-kaya. Tapi hari ini kita boleh nampak inisiatif dan dasar yang kerajaan buat. Mereka memberikan bantuan, diskaun, pinjaman kepada mereka-mereka yang mahu ya untuk membeli kereta elektrik ini, sahabat-sahabat semua. Dan ini adalah satu inisiatif yang baik, sahabat semua. Dan juga ya untuk melihat ke masa depan. Jadi terima kasih. Terbaik jawapan daripada YB Rafizi Ramli. Selayaknya Ketua Pembangkang, Pengurusi Perikatan Nasional mungkin perlu diganti. Kerana selalunya apabila kita melihat kepada soalan-soalan yang dikemukakan, semuanya soalan menjurus kepada soalan berpolitik, ya menunggang, ya lebih kepada menembak, menempelak, menyerang, dan juga seringkali menggunakan isu rakyat. Kononnya rakyat melihat kerajaan hari ini gagal. Hakikatnya, di mana bukti kerajaan hari ini gagal? Yang kita lihat yang gagal adalah ketika Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Ya, ketika Perikatan Nasional menjadi kerajaan. Itu baru ada bukti banyak yang kita lihat kerajaan itu gagal, sahabat-sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Kiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri.
Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapan kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Novel Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.